Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini macam biasa, hari Jumaat, Ustazah akan mengajar subjek Akhlak tahun 2. Okey, 2 minggu lepas, sebelum cuti sekolah hari tu, kita dah belajar dah adab berkenderaan. Okey, semua boleh buka muka surat, buku teks, tajuk adab berkenderaan, muka surat 16. Tapi hari tu kita dah belajar dah 2 topik dalam adab berkenderaan. So hari ni kita nak sambung topik seterusnya. Okey, adab berkenderaan. Okey, biasalah kan semua orang pernah naik kenderaan, naik motor, naik kereta, naik apa lagi? Naik van, naik bas, naik train. Macam yang Ustazah bagi dalam gambar ni kan. Okey. Hari tu kita dah belajar adab-adab ketika menaiki kenderaan. Okey, Ustazah lajukan lah. Okey, kalau nak tengok yang topik yang lepas, boleh tengok video Ustazah yang sebelum ni. Okey, kita dah belajar adab-adab ketika menaiki kenderaan. Seterusnya, dan kita juga dah belajar tajuk doa ketika memulakan perjalanan. Ustazah harap semua dah hafal dah doa menaiki kenderaan. Subhanallazi sahhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Amin. Okey. Seterusnya kita nak belajar topik yang seterusnya adalah fadilat beradab ketika menaiki kenderaan. Okey, semua orang boleh buka muka surat 18, buku teks akhlak. Okey, kita tengok kita akan belajar fadilat beradab ketika menaiki kenderaan. Okey, macam biasa kalau Ustazah dalam kelas, Ustazah akan tanya kamu semua, apakah itu fadilat? Fadilat tu apa? Fadilat tu adalah kebaikan, kelebihan, kemuliaan kalau kita beradab ketika menaiki kenderaan. Okey, tengok yang pertama. Ustazah bulatkan yang pertama. Kurang kesesakan lalu lintas. Okey, yang kedua. Okey, tengok kotak yang kedua. Mendapat ganjaran pahala daripada Allah. Maksudnya, kalau kita buat baik, segala perbuatan yang baik dekat dunia ni, apa yang kamu buat yang baik dekat dunia ni, kamu akan mendapat pahala daripada Allah. Tak kisahlah apa-apa perbuatan, tapi semua perbuatan yang baik. Kalau perbuatan yang jahat, kamu akan dapat dosa. Okey, sama juga macam kalau kamu beradab ketika menaiki kenderaan ni pun sama juga. Dia benda yang baik, jadinya kamu akan mendapat pahala daripada Allah. Okey, yang ketiga. Mudah sampai ke tempat yang dituju. Okey, maksudnya macam mana ni? Kalau kita beradab ketika menaik kenderaan, maksudnya kita bawa slow-slow, kita tak bawa laju-laju. Kenderaan yang kita naik tu kita pastikan selamat. Kita tak langgar lampu isyarat, tak langgar peraturan jalan raya. Kita nak sampai ke perjalanan kita tu, kita akan mudah. Senang je. Maksudnya kita akan selamat sampai, insya-Allah. Okey, next. Yang keempat, selamat dalam perjalanan. Okey, macam saya cakap tadi, kalau kita berhati-hati kat jalan raya, kalau kita pastikan kenderaan kita naik tu selamat, kita mematuhi peraturan jalan raya, insya-Allah kita akan selamat dalam perjalanan. Maksudnya insya-Allah tak akan berlaku kemalangan ke apa ke kan. Okey, yang seterusnya, okey, saya bulatkan. Apa dia kata?
membantu kelancaran pengguna jalan raya. Apa tu membantu kelancaran pengguna jalan raya? Okay, contohnya kalau kamu ni lampu isyarat kamu ikut, kalau merah dia kata merah, kalau merah dia kata berhenti, kalau hijau dia kata jalan, kalau kuning bersedia untuk berhenti. Tak kisahlah apa-apa peraturan jalan raya, kita akan memudahkan apa? Memudahkan pengguna yang lain. Kalau kita bawa hati-hati pun, orang lain pun takkan marah kita. Dia akan macam bagusnya orang ni bawa slow je, tak bawa laju. Kita pun akan rasa macam selamat lah. Cuba kalau kamu kat highway tu kan, kamu nampak orang bawa kita laju kan, apa yang kamu rasa? Mesti kamu rasa macam bahayanya dia dibawa kan. Kita pun jadi takut nak bawa sebab tengok orang bawa laju kan. Okey, yang terakhir, apakah fadilat? Apakah kebaikan kalau kita beradab ketika menaiki kenderaan? Melatih diri supaya berdisiplin di jalan raya. Okey, kalau kita mengikut peraturan jalan raya, kita buatlah apa-apa adab sebelum menaiki kenderaan tu kan. Kita akan dapat melatih diri kita ni berdisiplin. Maksudnya kalau lampu merah tu kita berhenti. Kalau lampu kuning kita bersedia untuk berhenti. Kalau lampu hijau kita jalan. Bukannya kalau lampu isyarat tu merah kita pun jalan je. So bahaya kat situ. Okay, next. Okay, tadi kita dah belajar kelebihan. Yang ni akibat. Akibat kalau kita tidak beradab ketika menaiki kenderaan. Okay, tengok yang pertama, gambar pertama tu. Kamu tengok gambar pertama tu, apa tu kita tengok kan. Okay, saya baca dulu. Menimbulkan kemarahan pengguna jalan raya. Okay, macam dalam gambar tu, kita tengok orang tu dia marah. Agak-agak kenapa orang tu marah? Mesti sebab kita ni tak bawa kereta hati-hati. Kita bawa laju ke, kita bawa pusing sana pusing sini. So orang lain pun akan marah. Sebab apa kita tak hati-hati? Bila kita tak hati-hati, bila kita tak hati-hati, dia akan melibatkan orang lain, bukan cuma melibatkan kita je. Maksud kalau kita accident, na'udzubillah min zalik, bukannya kita je boleh accident, orang lain pun boleh accident. Sebab tu orang akan marah kalau kita tak bawa kereta hati-hati. Okey, yang kedua, tengok tu, berlaku kemalangan. Okey, kalau kita bawa laju-laju, kita tak ikut lampu isyarat, kita apa lagi, tak bagi signal, kita boleh berlakunya kemalangan jalan raya. Ataupun kalau macam biasanya, kadang-kadang kalau boleh berlakunya kemalangan jalan raya ni, kalau kereta kita ni kita tak check dulu. Kita tak check kod brake dia, tak brake kereta tu rosak ke apa ke kan. So boleh berlaku kemalangan. So sebelum kita nak naik kereta ke naik motor ke, pastikan kenderaan kita tu selamat. Okey, seterusnya, akibat kalau kita tak beradab ketika menaiki kenderaan menyebabkan kesesakan jalan raya. Okey, seterusnya, lambat sampai ke tempat yang dituju. Okey, kalau kita tak check dulu kereta kita kan, contohnya kita nak pergi sekolah ni, tapi kita tak tengok dulu kereta kita tu betul ke, tak betul ke, rosak ke apa ke, nanti tiba-tiba kita punya kereta tu rosak kat tengah jalan. Jadi kita pun akan lambat sampai dekat sekolah. Sama juga, tak kisahlah kalau nak pergi balik kampung ke, nak pergi jalan-jalan ke, pastikan kita tengok dulu kereta tu selamat ke tak, selamat ke tak, kita patuhi peraturan jalan raya. So kalau kita tak buat semua tu, nanti kita nak sampai ke tempat kita nak pergi tu akan lambat.
Okey. Okey, yang ni kamu boleh buka muka surat 21. Okey, dia kata apa? Digalakkan bermusafir secara berjemaah kerana ianya lebih selamat. Apa tu bermusafir tu? Bermusafir tu macam kita pergi tempat yang jauh. Contohnya kita macam balik kampung ke, kita pergi bercuti ke, tapi bercuti yang jauh lah. Digalakkan kita untuk bermusafir secara berjemaah. Maksudnya kalau macam kamu kecil lagi, mesti kamu akan pergi dengan family kamu kan. Takkan kamu nak pergi seorang-seorang. Pergi ramai-ramai lebih selamat. Okey, tengok tu yang gambar yang perempuan tu. Apa dia kata? Okey, apa yang last sekali lah. Kita dah habis kan belajar kan adab berkenderaan kan. Okey, kita aplikasikan. Maksudnya apa yang kita kena buat lepas kita dah belajar ni. Kita amalkan apa? Okey, yang pertama, tengok tu. Yang pertama, berdoa ketika menaiki kenderaan. Okey, ingat tak, kisahlah kamu naik motor ke, kamu naik basikal ke, kamu naik bas ke, kamu naik train ke, pastikan baca doa. Subhanallazi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Amin. Okey. Selain tu kita boleh baca ni lah sebelum, kalau kita bawa kereta ke, kita nak bawa basikal ke, kita boleh baca bismillah. Apa-apa perbuatan yang kita buat ni kalau boleh semua kena dimulakan dengan bismillahirrahmanirrahim. Okey, tengok yang kedua. Mengingati Allah walau di mana kita berada. Okey. Mengingati Allah walau di mana kita berada. Maksudnya kalau kita dalam kereta ke, kita tengah buat apa-apa pun, pastikan kita ingat Allah. Kita nak pergi bercuti ke, kita nak pergi makan ke, kita nak pergi minum ke, nak pergi shopping ke, kita boleh ingat Allah. Ingat Allah ni kat mana, kat bila-bila kita kena ingat. Tak kisah. Okey. Segera bersyukur. Okey, tengok yang ketiga. Segera bersyukur apabila sampai ke tempat yang dituju dengan selamat. Okey, contohnya kamu dah selamat sampai kat kampung kamu, dah selamat sampai kat sekolah, dah selamat sampai dekat tempat yang kamu nak pergi jalan-jalan. Kamu bersyukur. Okey, macam mana kita nak bersyukur? Kita ucap Alhamdulillah sebab kita selamat sampai. Okey, yang terakhir, sayangi nyawa anda dan orang lain. Yang ni kamu boleh, kalau ayah kamu yang bawa kereta, kamu jaga ayah bawa hati-hati. Sebab apa? Sayangi nyawa ayah dan sayangi nyawa kamu, adik-beradik kamu, nyawa ibu ayah kamu, nyawa orang yang dalam kereta tu lah. Jadinya bila kita naik kereta ke, kita kena ingat kita bawa orang yang kita sayang. Nanti kalau kamu dah besar pun, kamu dah pandai bawa kereta kan, dah pandai bawa motor ke apa, kamu ingat kamu bawa diri kamu nak bagi diri kamu selamat, dan orang yang kamu bawa pun kamu nak dia orang selamat. Okey, faham ke tak faham? Allah. Okey, itu saja untuk hari ni. Okey, tapi saya nak ulang balik. Okey. Yang pertama, apa yang kita belajar tadi? Fadilat beradab ketika menaiki kenderaan. Fadilat tu apa? Kebaikan, kelebihan, kemuliaan. Okey, kita tengok yang pertama, kurang kesesakan lalu lintas. Yang kedua, mudah sampai ke tempat yang dituju. Yang ketiga, membantu kelancaran pengguna jalan raya. Yang keempat, mendapat ganjaran pahala daripada Allah. Yang kelima, selamat dalam perjalanan. Yang terakhir, melatih diri supaya berdisiplin di jalan raya. Okey.
Seterusnya, akibat tidak beradab ketika menaiki kenderaan. Yang pertama, kita akan menimbulkan kemarahan pengguna jalan raya. Yang kedua, akan berlakunya kemalangan. Yang ketiga, menyebabkan kesesakan jalan raya. Yang keempat, lambat sampai ke tempat yang dituju. Okey, itu saja untuk hari ini. Okey, Sazana, aktiviti kamu hari ni kan kita dah belajar kan satu tajuk adab berkenderaan. Siapa nak tengok yang topik yang adab ketika menaiki kenderaan tu, boleh tengok video Saza yang sebelum ni. Okey, siapa yang nak tengok dua-dua video hari ni dengan video yang hari tu, boleh siapkan buku aktiviti tajuk adab berkenderaan. Okey, itu sahaja untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.